Sebentar tadi YBMK menyebutkan gelombang pertama berakhir 15 Februari. Apakah daya, Datuk Speaker, membeli nanas di Kuala Sepetang, pergi ke Pekan sambil berlari. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Akibat daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh rakan-rakan dululah Pakatan Harapan kabinetnya, apa yang berlaku adalah tergendala segala perancangan-perancangan menteri-menteri Pakatan Harapan. Termasuklah mantan YBMK ini, Datuk Yang di-Pertua. Antara lainnya, semalam kita saksikan hartal doktor kontrak. Saya ingin menyinggung persoalan ini pada awalnya, Datuk Yang di-Pertua. Antara agenda reform yang tergendala, yang difikirkan oleh The Health Advisory Council, Majlis Penasihat Kesihatan yang saya tubuhkan, yang dipimpin oleh Tan Sri Abu Bakar Sulaiman dengan 7 of the Magnificent anggota, yang antara lainnya menampilkan satu cadangan suruhan jaya perkhidmatan kesihatan yang akan review, menyemak keseluruhan perkhidmatan kesihatan. Dan antaranya, Kuala Selangor boleh saya celah. Tanya berkenaan dengan harta. Tak apa, sila. Contract doctors. Ya, sila. Just sedikit saja. Tak apa. Tadi Kuala Selangor telah menyentuh tentang isu kontrak doctors tersebut. Semalam kita melihat mereka ada membuat protes. Now, sekarang berakibat ataupun ekoran daripada protes tersebut, mereka sekarang menghadapi dengan izin disciplinary proceedings ataupun kemungkinan akan menghadapi disciplinary proceedings. Juga mereka adalah disiasat ataupun dikatakan akan disiasat untuk illegal gatherings dan sebagainya. Apakah pandangan Kuala Selangor berkenaan dengan isu ini? Bukankah kontrak-kontrak doktor ini sepatutnya diberi galakan dan sokongan untuk meneruskan dengan perkhidmatan mereka memandangkan COVID-19 sekarang dan diberi apa yang kita panggil security of tenure? Apakah pandangan Kuala Selangor? Kuala Selangor minta pencerahan. Speaker, Terima kasih. Kuala Selangor. Saya Kuala Selangor. jawab sudah. Kuala Selangor. Ya. Kuala Selangor. Kapal. Setiawangsa. Ya. Sila. Ya, terima Saya kasih. punya waktu yang agak mewah sikit hari ini. Terima kasih Tuan Speaker dan Kuala Selangor. Ada antara hujah bila menyebut tentang masalah doktor kontrak ini, mengatakan bahawa kita mempunyai terlalu ramai graduan perubatan. Tetapi kalau kita memetik sebuah ciapan, underfunded, understaffed, underpaid, overworked, overstretched, overcrowded, bukan dari orang lain tetapi daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita sendiri, pada beberapa tahun yang lepas, ini menunjukkan masalah kurangnya peruntukan untuk sektor kesihatan. Jadi itu sepatutnya menjadi tumpuan kepada pihak kerajaan dalam menangani masalah doktor kontrak ini, dan kita mahu Menteri Kesihatan menyatakan pendirian tentang agar pihak berkuasa menghentikan siasatan dan tindakan terhadap mereka. Adakah Kuala Selangor setuju? Kuala Selangor, kapal sekejap, sekali. Sila kapal. Terima kasih, Datuk Speaker. Kuala Selangor, saya meneliti daripada perkembangan terkini yang melibatkan pekerja-pekerja kontrak doktor ini dan juga nurse kontrak yang sudah pun berlarutan bertahun-tahun. Melihat daripada perkembangan ini, kita dalam undang-undang, dia ada provision period. Tetapi saya nampak daripada kerajaan pada hari ini, bukan saja dilayani, disantuni mereka yang menjadi frontliner, yang berkorban jiwa mereka dan keluarga mereka, tapi mereka diambil tindakan, disiplin. Saya nak bersekali dengan sahabat-sahabat saya semua, iaitu kita ada perutusan commission period ini, perlu kita hargai mereka dan tindakan tidak boleh diambil pada mereka, dan kita tidak boleh berkompromi dalam soal disiplin. Ini bukan soal disiplin, ini soal hak mereka. Dari Kuala Selangor, satu lagi saya nak beritahu tentang allowance critical. Allowance critical ini sebenarnya telah pun ada, tetapi mestilah dikaji semula kerana pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan dalam COVID-19 ini. Dan saya harap kerajaan ini jangan jadi wadah
merapu tanpa arah yang menyebabkan kerajaan dan negara ini hababrok jadinya semua. Terima kasih. Sokong kapa, sokong. Kuala Selangor pendek je. Last Johor Bahru. Tak apa. Okey, terima kasih kepada Kuala Selangor. Ringkas ya, Terima ringkas kasih ya. kepada Datuk Speaker. Pertama sebab saya nak kena nyatakan bahawa doktor di luar sana menunggu-nunggu apabila menteri bagi penerangan sama ada bagi sedikit pengiktirafan apa yang doktor muda buat semalam. Malangnya masa yang diberikan sepanjang 55 minit langsung tak disebut oleh Menteri Kesihatan pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat dari segi kekuatan doktor-doktor yang sedang bertugas, keseluruhannya dalam negara sekitar 71,000 orang. Daripada jumlah tersebut dinyatakan 52,000 orang doktor berkhidmat dengan KKM. Masalah doktor kontrak ini melibatkan 23,000 orang. Maksudnya lebih daripada 40% yang sedang berkhidmat ini atas dasar kontrak. Jadi walaupun diberi nasihat jangan buat hartal, jangan terlibat semalam, ternyata anak-anak muda profesional yang bertungkus lumus menyelamatkan pesakit-pesakit ketika ini langsung tidak diambil peduli oleh kerajaan pada hari ini. Saya mohon bekas Timbalan Menteri Kesihatan angkat isu ini, tunjukkan kita pertama isu yang kita angkat hari ini adalah soal doktor kontrak. YB Kuala Selangor, sedikit saja YB. Sikit ya. Sedikit. Batu kawan betul-betul sikit ya. Sedikit. Terima kasih, Timbalan Speaker. Untuk makluman Dewan, doktor-doktor daripada Perhimpunan Aman Hartal Doktor semalam telah diberikan show cause letter daripada pengarah Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Jadi saya rasa ini sesuatu perkara yang sangat mendukacitakan selain daripada harass oleh polis untuk memberi kenyataan. Sekarang ni pengarah hospital juga memberikan show cause letter. Saya rasa apa pandangan Yang Berhormat Kuala Selangor, show cause letter ini adalah untuk menunjukkan mengapa mereka menunjuk perasaan seperti ini. I think the reason is very clear. They have been neglected by the system. Hari ini kalau Menteri Kesihatan sakit, Perdana Menteri sakit, bukan menteri lain yang akan merawat mereka. Bukan wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang akan merawat mereka. Doktor inilah yang akan merawat mereka. Betul. Apa pandangan Yang Berhormat Kuala Terima Selangor? kasih Batu Kawan, terima kasih Johor Bahru, Bukit Gelugur, Kapar dan rakan-rakan yang mencelah sebentar tadi keseluruhannya. Datuk Yang di-Pertua, sebab itu saya angkat ini sebagai agenda pertama saya dalam ucapan ini. Justru kerana memandangkan kemaslahatan mereka sehingga kan mereka sanggup untuk berdemonstrasi secara aman kerana umpama merayu kemaslahatan kebajikan mereka dipertahankan, dilindungi. Justru saya mau semua ucapan tadi yang dimasukkan dalam ucapan saya kerana saya sendiri memerhatikan perkara ini sejak sedari awal lagi dalam 22 bulan yang lalu. Antara lainnya saya menyebutkan dan kita telah pun menampilkan satu usaha untuk membuat reformasi Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ini yang dipimpin oleh Tan Sri Bakar Sulaiman, dan atas tajuk dan agenda ini dipimpin oleh, dengan izin kalau boleh saya sebutkan, Profesor Dr. Adibah Kamar Zaman, yang keseluruhannya adalah satu usaha bersungguh, dan jangan ada di kalangan yang menyebutkan lagi bahawa Pakatan Harapan tidak memandang sepi perkara ini. Sebenarnya pada tahap awal kami telah berjaya untuk mendapatkan satu kedudukan yang agak baik di mana contract workers itu diberikan daripada UD 41 kepada UD 43. Dan dalam keadaan Perdana Menteri ketika itu mahukan mahukan downsizing, right sizing kerajaan dan civil service, KKM Putrajaya mampu mendapat sejumlah 10,867 perjawatan yang antara lainnya adalah untuk perjawatan doktor dan juga perkhidmatan yang lain. Datuk Yang di-Pertua, saya perlu menegaskan betapa dalam hal ini paling tidaknya seperti yang dituntut oleh MMA, seperti yang dituntut oleh Hartal doktor kontrak ini, Skosmas dan yang lain itu, kita perhatikannya apa yang mereka mahukan, Datuk Yang di-Pertua, hanyalah satu yang sangat menesabah. Antara lainnya memastikan proses pelantikan mereka itu, pemilihan mereka itu telus dan adil berdasarkan merit. Keduanya mahukan supaya kontrak doktor itu diberikan peluang untuk menjalani
program postgraduate mereka, sama ada dengan Masters of Medicine ataupun parallel pathways di luar negara. Dan ketiga adalah untuk mendapatkan layanan yang adil dan saksama. Dan Tuan Ketua, atas perkara ini, saya mohon supaya kerajaan, khususnya Perdana Menteri, dalam tweet saya semalam, saya menyebutkan supaya jangan sampai sekali, ya, saya sebutkan, for all that it's worth, I implore the PN government not to punish or take any disciplinary action on all doctors involved in hartal doctor contract ini. They are exercising their democratic right in a civil way as a last resort. Merayu kemaslahatan kebajikan mereka dilindungi. Justru jangan ada pihak berkuasa yang mengambil tindakan ke atas mereka, dan jangan jadikan mereka itu dalam pandemik ini seumpama PPE dibuang, diguna pakai, dibuat sebagai consumable, sebagaimana gown PPE itu diperlakukan begitu. Saya ingatkan perkara ini, dan ini menjadi satu noktah penting untuk saya bangkitkan, karena kita konsisten dalam memperjuangkan hak mereka, dan insya-Allah kita mahukan tindakan ini. Dan YBMK masih ada lagi di sini, walaupun tidak menyebut apapun bersabit dengan hartal doktor kontrak semalam yang mereka lakukan demonstrasi itu. Saya minta beliau mengambil perhatian atas perkara ini dan semua yang disebutkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain tadi.